Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok Pika. Yes. Dan macam biasa jugalah, kita akan berkongsi dua kisah viral. Dan story yang pertama, apa di Pika? Story yang pertama, kita ada kisah seorang wanita ditinggalkan serta dihina di majlis perkahwinannya sendiri. Tragis betul. Dan kisah kedua, kisah apa Dan kisah kedua mengenai seorang kanak-kanak ni. Ada satu video ni menangis sebab dia rindukan seseorang, Pika. Rindukan siapa tu Viral tau video ni. Kalau korang nak tahu, so jom kita layan OBTV. Jom. Okay guys, untuk story OBTV yang pertama ni, kita nak cerita pasal majlis perkahwinan. Kalau kita tahu, perkahwinan ni satu momen yang bahagia yang akan orang kata kenang sampai bila-bila, seperti lagu Kenangan Manis Kau dan Aku takkan. Tak ada lebih. Amboi gitu, Pika. Tapi kita nak cerita bukan pasal saya, pasal seorang wanita ini yang melalui hari-hari bahagia dia dengan episod yang sangat memalukan. Selepas dia ditinggalkan bakal suami di majlis perkahwinannya. Memang teruk betul. Kasihan memetik laporan daripada Auditi Central, pengantin perempuan bernama Lamia dari Tunisia, Pika. Dipercayai ditinggalkan bakal suami hanya kerana ibu pengantin lelaki tidak menyukai penampilan Lamia tu. Tidak cukup dengan itu, Pika, ibu pengantin lelaki kemudian meminta anak lelakinya itu untuk meninggalkan Lamia dan membatalkan perkahwinannya juga pada waktu itu. Kerana menurutnya Lamia terlalu orang kata tu macam tak cantik lah. Dia. Kesian dia ya. Dan lebih mengejutkan lagi, pengantin lelaki tersebut langsung tak mempertahankan bakal isterinya, tapi sebaliknya dia menyebelahi ibunya dan terus meninggalkan bakal isterinya di majlis tersebut. Tak gentleman langsung lah lelaki tu kan. Kalau boleh buatlah apa orang kata belakang takbir ke apa kan. Boleh pula. Yelah, at least muka wanita tu tak adalah malu kan. Difahamkan juga Lamia merupakan anak yatim piatu. Dan telah menghabiskan banyak wang, Pika, untuk berbelanja untuk diorang punya majlis perkahwinan ni, tapi tak jadi pula. Saya dengar ni, saya agak geram dan saya harap macam ibu mentua tu dapat orang kata macam mana pembalasan sewajarnya di kemudian hari. Sebab apa? Sebab dia buat tu macam benda tu tak patut kan. Memang tak patut lah, tapi tak payahlah berdendam lah, Pika kan. Ada hikmah di sebalik yang terjadi ni. Semoga Lamia mendapat lelaki yang lebih bertanggungjawab lah lepas ni kan. Betul. Okey kan, untuk berita yang seterusnya, berita kedua ni agak menyedihkan dan menyentuh hati netizen di sosial media, Pika. Lumrah kehidupan, setiap yang hidup di dunia pasti akan mati. Itulah hakikat yang perlu ditelan meskipun pahit, Pika. Nak dijadikan cerita, baru-baru ni seorang kanak-kanak lelaki di Indonesia menuntut hati warga net apabila luahannya mengenai arwah ibunya tular di media sosial. Sedih tu, Menerusi video yang dimuat naik oleh seorang pengguna di TikTok, dikenali sebagai Arvino Hasibuan di Indonesia lah kan, memaparkan seorang kanak-kanak dilihat sedang menangis teresak-esak. Memang sebab tengok video tu, Pika. Dalam keadaan menangis, Vino mengatakan bahawa dirinya hanya mampu berjalan kaki seorang diri, tidak seperti rakan-rakannya yang lain, untuk pulang ke rumah tanpa ditemani oleh sosok seorang ibu yang dirindui olehnya. Tak, macam saya katakan tadi lah, bila tengok rakan-rakan lain berjalan dengan ibu, dia rasa rindu sangat dekat ibunya. Kemudian bapa dia mengusap air mata yang basahi pipi serta memeluk anaknya itu. Tapi memang kagum, bapa ni lihat relax, tenang je, walaupun dia sedih melihat anak dia sebab nampak macam kuat sangat. Untuk pengetahuan anda di rumah, video berdurasi 2 minit 50 saat ini telah meraih lebih 30 juta tontonan di TikTok. Banyak, Pika. Dan mendapat lebih 3 juta tanda suka di TikTok. Patutlah viral. Betul. Kalau kita tengok di ruangan komen masing-masing pun, masing-masing orang kata menunjukkan rasa sedih yang sama, dan ramai yang beri kata-kata semangat buat adik Vino ni supaya tabah dan kuat. Semoga terus kuat, Vino. Make your mom proud. Okay guys, untuk berita pertama OBTV pada minggu ini, asal-usul seseorang itu tidak menjadi penentu kepada nasib kehidupan seseorang. Kata orang putih tu, don't judge too quickly. Gitu. Itulah dapat diungkapkan tentang kemenangan Ana di pentas pertandingan Ratu Cantik berprestige Miss Universe Thailand baru-baru ni. Dan memang kita nak ucapkan tahniah buat Ana dan mengimbau kembali zaman kecil Ana. Dia yang lahir dalam keluarga yang orang kata boleh
agak susah lah sebab dia merupakan seorang anak kepada pemungut sampah di kota Bangkok, Thailand dan hanya bermain dengan mainan terbuang. Bayangkan sampai macam tu sekali kan, susah hidup dia. Ana seorang anak jati Thailand berjaya memenangi mahkota tersebut. Nampak tak betapa hebatnya Ana ni? Yes, betul tu. Dan bukan itu saja Ira, malah Ana ni sebenarnya dia dapat menjawab semua soalan dalam bahasa dia sendiri iaitu bahasa Thailand. Dan ini membuktikan bahawa sebenarnya bahasa Inggeris tidak memberi kelebihan. Dan maksudnya Ana ni memang sangat berbangga mengguna bahasa kebangsaan dalam pertandingan yang berprestij ini. Salut. Yelah, Miss Universe kot yang masuk tu semua cantik-cantik lawa-lawa. Kalau kita nak masuk tu memang tak layak lah. Tapi saya rasa saya layak lah, awak lah. Wow. saya suka confident tu. Ya, betul. Tapi betul lah, bukan senang nak masuk kan. Kalau dengar cerita sebelum ni di senarai pendek dan calon-calon dia macam kena pergi beberapa peringkat. Ada yang macam kena interview ini, interview itu. Sebab apa? Sebab orang kata bukan sahaja cantik fizikal, malah dia orang nak beauty with brain. Ya, betul kan? Gitu kan? Awak beauty with brain tak? Boleh lah, boleh lah. Dan kalau korang nak tahu, dia diberi gelaran Miss Garbage kerana kerjaya bapanya. Pula dah. Gitu Miss Garbage, ibarat orang kata Miss Sampah. Lain macam tau. Tapi tak apalah, kita tengok di mana Ana sekarang berada. Dah menang Miss Universe. Harap-harap mulut orang yang cakap dia Miss Sampah tu tertutup lah. Betul tak? Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak tanya Ira lah, sebab saya memang suka tanya-tanya ni kan. Saya rasa pula awak rasa awak cukup kaya tak? Saya rasa buat masa sekarang ni cukup-cukup lah. Saya bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Yelah, tapi kalau awak rasa umur berapa yang awak boleh kaya lah? Saya tak tahu, 30 kot. Time tu dah stabil semuanya saya rasa. Seorang kanak-kanak berusia 10 tahun menjadi bilioner termuda di negara Nigeria. Wow. Kerana apa? Kerana memiliki sebuah kereta dan rumah agam. Setakat hari ni aset yang dikatakan bernilai lebih 12 juta pound sterling. Bayangkan banyaknya, dan bersamaan 65.1 juta ringgit Malaysia, lebih kurang 6 bilion dalam naira Nigeria. Banyak banyak sangat-sangat tu. Jadi secara teknikal ia menjadikan kanak-kanak tu sebagai bilioner di negaranya. Awal yang merupakan anak tunggal kepada bintang internet Ismailia Mustafa, Mumpa Senior, turut dilihat memakai pakaian berjenama. Baru berusia 10 tahun, awal Mustafa ni dah kaya sampai macam tu sekali. Mesti para penonton dekat rumah tu nak tahu asal dia jadi kaya sampai macam ni. Ya, dia kaya sebab apa? Sebab Mumpa Senior ni sebenarnya menjana pendapatan perniagaan pertukaran wang di Lagos sebelum beralih ke pelaburan. Walaupun usia Mumpa Junior ni masih muda, sebab apa? Mendakwa anaknya itu sudah menerima ganjaran daripada usahanya sendiri. Yelah, orang kata duit nak mengalir ke siapa kalau bukan ke anak sendiri, betul tak? Betul tu. Menerusi Instagram awal pula, boleh lihat yang dia rajin mewarnai foto di hadapan kereta mahal. Living of the life lah katakan. Yes. Tapi itulah, kereta dah ada. Tapi umur dia baru 10 tahun. Macam mana nak drive? Itulah kata macam bazir juga kan. Garage pula dah yang pakai. Tapi bukan apa, dia boleh lah ambil gambar, video. Tapi saya rasa untuk budak 10 tahun terlalu matang lah untuk macam biasa orang minat kereta. Kereta mainan kat Ira. Betul tu. Okey guys, berita OBTV yang pertama. Setiap orang yang beragama Islam pasti mempunyai impian untuk menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah. Sekurang-kurangnya sekali lah semua hidup kan. Dapat berada di sana semestinya sudah cukup untuk membahagiakan serta menenangkan hati. Dan difahamkan jemaah haji pada musim ini sudah pun berangkat pulang ke negara masing-masing secara berperingkat tau. Setelah selesai menunaikan ibadah rukun Islam kelima itu. Kita cerita ni kan, mesti penonton kat rumah nak tahu kan kita sebenarnya cerita apa kan. Dan untuk pengetahuan anda, baru-baru ni tulah dekat media sosial mengenai satu isu yang agak sensitif. Apa tu Ash? Isu apakah itu? Menerusi video yang dimuat naik oleh Ravi Dezem di TikTok, memaparkan sekumpulan jemaah haji wanita sedang bersiap-siap sebelum pesawat yang dinaiki mereka mendarat. Wow, letup. Difahamkan jemaah haji berkenaan keturunan Bugis dari Makassar, Indonesia. Pemilik video terbabit dipercayai adalah kru kabin yang bertugas untuk menguruskan perjalanan para jemaah. Jika anda lihat dekat video tu juga, kelihatan suasana di dalam pesawat begitu meriah. Seperti berada dekat pertunjukan fashion. Dalam pada tu nampak seorang jemaah wanita yang tersenyum meskipun
tidak mempunyai gigi yang penuh telah mencuit perhatian warganet. Comel betul. Saya ada tengok video tu dan korang patut juga tengok video tu sebab ada makcik tu dia pakai spek, lepas tu dia senyum, alah gigi ada 2 batang dia kan. Untuk pengetahuan anda, video berdurasi 20 saat itu meraih lebih 3.2 juta tontonan di sosial media dan mendapat lebih 194,000 tanda suka di TikTok. Kalau tengok dekat ruangan komen yang dihantar oleh netizen bercampur-campur tau. Ada yang positif dan ada juga yang menegur. Biasalah Ira, bila video tu macam ada sekumpulan baru balik pada haji kan, mestilah ada orang yang komen negatif dan juga positif. Tapi kan, bab-bab pahala ni biarlah hanya Tuhan saja yang menentukan. Kita kalau tak ada perkara yang baik kita nak komen, kita diam je lahir. Betul. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, saya pasti ramai yang setuju bahawa kesetiaan dan kejujuran antara elemen yang penting dalam sebuah perhubungan. Kalau tak ada kepercayaan antara mereka, mungkin akan menyebabkan satu hubungan tu tak menjadi. Betul tak Ash? Setuju Ira, saya memang setuju sangat dengan saya awak tu. Betul. Okay. Begitu juga kisah yang dilalui seorang pemuda ini apabila teman wanitanya berlaku curang. Yang ni memang dah jelas buktinya depan mata tau. Ish. Meraih lebih 7.6 juta tontonan dekat TikTok, live streaming perlawanan bola sepak antara pasukan Persik Kediri dan Bhayangkara FC yang dikongsikan oleh Alex Hermawan menjadi tular dekat media sosial gara-gara seorang pemuda ni yang dikenal sebagai Ferdinand mendakwa bahawa dia ternampak teman wanita dia dengan lelaki lain dekat stadium secara live. Secara live Namun apa yang lebih menyakitkan hati apabila perempuan terbabit yang memakai baju berwarna putih dilihat duduk di atas riba seorang lelaki sambil bermesra-mesraan. Kan dah pecah tembelang kat situ kan. Setelah nampak teman wanita dia curang, lelaki berkenaan bertindak memuat naik ucapan terima kasih kepada beberapa page di Facebook kerana telah merakam aksi perlawanan tersebut. Malah ada juga di antara mereka yang tidak berpuas hati dengan gadis terbabit sebab curang. Fahamlah. Mujurlah lelaki ni sedar dan nampak teman wanitanya dekat TV kan. Kalau tak, mungkinlah teman wanitanya akan terus menipu lagi. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Macam apa kata tu, gunakan untuk mencuri barang, tapi tidak. Ini boleh digunakan juga untuk lelaki atau wanita yang curang lah. Sabar je lah bang, bunga bukan sekuntum, betul tak? Baiklah, itu saja OBTV untuk minggu ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, boleh layari www.ohbulan.com. Dan kalau korang nak tengok video yang best lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube Oh Bulan Official dan juga follow TikTok Oh Bulan Official. Betul tu. OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Ash Nordin. Saya Ira Zaira. Sampai berjumpa lagi. Bye. Cuando action, cuando suruh saya cakap.